Saya kesal dengan beberapa hantaran dalam media sosial mengaitkan kejadian tanah runtuh sehingga menyebabkan penutupan jalan simpang Pulai Blue Valley ketika ini adalah dalam daerah Cameron Highlands. Itu kata Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Haji Warosti Wan Ismail. Beliau berkata kejadian tanah runtuh itu sebaliknya berlaku di kilometer 43.95 Jalan Simpang Pulai Blue Valley yang berada dalam daerah Kinta, Perak akibat kegagalan cerun sehingga laluan berkenaan ditutup sepenuhnya sejak kemarin. Beliau juga kesal dengan paparan video di media sosial mengaitkan banjir lumpur yang kononnya turut berlaku di Cameron Highlands sedangkan ia berlaku di lokasi lain. Beliau juga berharap dengan penjelasan itu rakyat tidak terkeliru dengan apa yang sebenarnya berlaku khususnya yang melibatkan kawasan popular seperti Tanah Tinggi Cameron Highlands. Media pada 18 September lalu melaporkan kejadian berkenaan menyebabkan laluan di Seksyen 43.9 ditutup sepenuhnya kepada semua aliran trafik jalan raya. Perkara itu disahkan Jabatan Kerja Raya JKR Daerah Kinta yang menyatakan kejadian membabitkan laluan sepanjang 30 meter dengan lebar 5 meter. Keindahan Pulau Tioman yang tersenarai sebagai antara 10 buah pulau tercantik di dunia akan kembali dinikmati pelancong tidak lama lagi. Hal itu bagaimanapun tertakluk kepada keputusan kerajaan pusat melalui Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan MOTEK yang mengeluarkan SOP untuk membenarkan pusat peranginan itu kembali beroperasi. Pengerusi Jawatan Kuasa Sumber Manusia, Belia, Sukan dan Badan-Badan Bukan Kerajaan Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Johari Haji Hussein berkata, pihaknya sentiasa mengalu-alukan pembukaan Pulau Tioman sebagaimana yang diwawarkan sebagai Green Bubble Travel. Kita memang sangat mengalu-alukan lah untuk membuka Pulau Tioman bagaimana yang diwar-warkan sebagai Green Bubble Zone untuk pelancongan pada ketika inilah. Dan namun begitu kita masih lagi menunggu keputusan kerajaan pusat melalui Kementerian Pelancongan ataupun MOTEK, dan dalam masa yang sama kerajaan negeri sentiasa mengambil peduli untuk tindakan seterusnya lah, kerana kita lihat di Pulau Tioman dah hampir 100% untuk herd immunity dan zero case setakat ini. Dan bukan sahaja Pulau Tioman, bahkan di Bukit Fraser, Cameron Highland, Genting Highland juga dan Taman Negara. Beliau berkata demikian ketika ditemui Unit Komunikasi dan Media Pahang UKOM. Dalam pada itu, beliau yakin dengan segala usaha yang dilakukan bagi membuka kembali sektor pelancongan di negeri Pahang. Beliau yakin dan percaya bahawa Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang melalui Esko Pelancongan memang sudah bersedia untuk membuka pusat peranginan Pulau Tioman. Sebagai ahli Dewan Negeri Tioman, beliau sememangnya menantikan dan saban hari dihubungi oleh pemain industri pelancongan di Tioman yang bersedia untuk beroperasi semula. Katanya lagi, perbincangan segera antara pihak kerajaan negeri dan MOTEK juga telah dilakukan agar hasrat untuk membuka Pulau Tioman dapat direalisasikan. Dua perkampungan masyarakat orang asli di dua daerah berbeza di Pahang bakal dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD bermula esok. Antaranya Kampung Ulu Parih di Mukim Sabai, daerah Bentong yang sudah merekodkan 77 kes positif COVID-19. Susulan kluster komuniti diumumkan Kementerian Kesihatan pada Sabtu lalu. Siasatan kes indeks itu dikesan daripada seorang penduduk tempatan yang bergejala pada 8 September dan tiada pun sejarah kontak rapat dengan mana-mana individu positif wabak ini. Hasil saringan mendapati dia sudah menjangkiti 11 ahli keluarga lain sebelum mengakibatkan puluhan penduduk perkampungan etnik semai itu kemudian dijangkiti pada 13 September. Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara, Datuk Rozim Mat Saad berkata, satu lagi lokaliti dikenakan PKPD ialah Kampung Orang Asli Sungai Koi Mukim Hulu Ceka, daerah Jerantut.
Katanya pelaksanaan PKPD di dua lokaliti itu diputuskan kerajaan selepas meneliti perkembangan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM mengenai penilaian risiko serta trend jangkitan COVID-19. Prosedur operasi standard SOP bagi semua PKPD adalah sama seperti yang diumumkan sebelum ini.